Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, insyaAllah pada pagi yang mulia ini saya akan menyampaikan lagi satu perkongsian ilmu untuk kita semua, iaitu tentang antara amalan-amalan yang boleh membatalkan iman kita. Sebelum ini saya telah kongsikan perkara yang membatalkan iman kita. Yang pertamanya adalah syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu menduakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan syirik ada dua, iaitu syirik jali dan syirik khafi. Allah, na'udzubillah lah. Dan yang kedua ialah kufur. Bagaimana kufur ini boleh membatalkan iman kita? Dan kufur ini, tuan-tuan dan puan, ada dua: kufur yang hakikatnya dan kufur ni'mat. Dan sekarang pada masa ini pula, dan sebelum itu saya akan kongsikan, jangan lupa para pendengar di sana, jangan lupa kawan-kawan, sahabat-sahabat, jangan lupa subscribe YouTube channel saya Suhaili Najimin, agar saya akan berkongsi dengan lebih banyak ilmu lagi tentang agama Islam ini, agama yang Allah ridhai ini. Yang ketiga adalah perkara yang membatalkan iman seseorang mukmin. Yang ketiga adalah nombor tiga ni yaitu riddah ataupun murtad. Riddah, tuan-tuan dan puan, adalah maksud riddah ini adalah berpaling keluar daripada agama Islam. Murtadlah. Murtad maknanya dia bagi tahu dengan mulutnya bahawa saya ini sudah murtad, kata. Nauzubillah. Semoga Allah SWT dia cakap begitulah depan orang. Allahu Akbar. Nauzubillah. Macam kita kena sepatutnya tiap hari asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kan selalu. Nauzubillah. Ada yang cakap begitu kan, nauzubillah ya. Okey, apakah yang menyebabkan bahawa seseorang itu sudah murtad? Sebab dia lah satu, lemah iman. Lemah dia punya iman. Tuan-tuan dan puan, iman ini kita kena bentuk. Iman dalam diri kita ini kena bentuk. Iman ini pegangan kita, kepercayaan kita. Ada 6 rukun iman. 5 tu rukun Islam kan. 6 rukun iman yang kita kena yakin. Yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, percaya wujudnya malaikat ini, percaya kepada kitab-kitab Allah. Yang ada empat tu kan. Yakin kepada para rasul yang diutuskan oleh Allah kepada kita ini untuk mengajari kita. Percaya kepada hari kiamat, akan berlakunya hari kiamat dan juga hari akhirat ini. Dan yang keenam adalah percaya kepada qada dan qadar. Semua ketetapan Allah SWT inilah telah Allah tentukan. Yang keduanya lah yang menyebabkan biasanya orang-orang murtad ini adalah terpengaruh dengan agama lain ataupun fahaman-fahaman lain ataupun ajaran-ajaran yang lah terpengaruh. Dan bila dia dididik pada lahir saja dengan Islam, tapi bila dia sudah mencapai umur tua-tua ni, syaitan iblis pun masuk. Sebab tidak juga di sekelilingnya ini tidak ada yang membantunya. Maka tuan-tuan dan puan, kemudian masuk pula anasir-anasir yang tentang fahaman-fahaman lain. Maka dia pun cuba-cuba untuk masuk. Kemudian lama-lama dia akan mengumumkan bahawa dia itu sudah murtad. Itu kebiasaan lah. Ini faktor dia. Yang ketiga adalah kurang didikan dan juga bimbingan agama. Itu yang saya beritahu tadi itu, kurang didikan. Kurang didikan agama ataupun kurang bimbingan agama. Sekarang ini banyak macam YouTube sekarang banyak nih. Di YouTube kita buka sana buka sini, macam dia akan tengok. Last dia akan mengambil tindakan keluar dari agama Islam. Kemudian apakah tindakan bagi menangani orang-orang yang keluar dari Islam ini? Orang murtad lah. Pertamanya adalah kita sebagai Islam, orang Islam, kita bagi nasihat kepada dia, iaitu supaya kembalilah bertaubat. Kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inna dina indallahi Islam. Allah meridai Islam ini. Di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah agama Islam. Dan para rasul pun semuanya menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kemudian hukum bunuh sekiranya tidak kembali bertobat. Dalam Islam, dalam undang-undang Islam, dalam agama Islam, bahawa siapa yang keluar murtad ini, yang keluar agama inilah
maka dia tidak juga mau bertobat, maka kena hukum bunuh. Nah, itu hukuman qat'i dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk menjaga dia punya, supaya tuan-tuan dan puan, sebagaimana kita dengar, kita lihat kejadian yang mengakibatkan kepada malaikat Harut dan Marut yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan mereka ini menjadi seperti manusia, hidup seperti manusia. Kan dulu kemudian malaikat ini tahu apabila dia telah terpedaya dengan kehidupan manusia di muka bumi ini, maka para malaikat yang berada di langit pun terkejut. Kenapa ada malaikat yang seperti manusia ini? Maka Allah hukum mereka dengan dua saja. Sama ada saya hukum kamu di akhirat nanti, ataupun Allah beritahulah, saya akan hukum kamu siksaan di neraka nanti ataupun siksaan di dunia ini. Maka para malaikat itu pun memilih. Apa yang dipilih ialah dipilih untuk dihukum di muka bumi ini, dan mereka berada di antara langit dan bumi sekarang. Itulah hukuman Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, para malaikat Harut dan Marut. Kesan perbuatan riddah ini adalah hubungan suami istri fasakh. Yang sudah berkahwin kan dia kena fasakh. Fasakh kan kena berpisah. Lah. Yang kedua, haram menerima harta. Dia boleh terima harta dia. Kan kalau dia adalah harta lah, kalau dia ada harta apa mau terima apa? Kan? Yang ketiga adalah pusaka, itu harta pusaka waris beragama Islam. Kan dalam kita mewariskan harta ini, kalau kita ikut sistem faraid, dia tidak akan layak dapat sistem pewarisan harta ini dalam Islam saja. Kemudian haram dikuburkan di kawasan orang-orang yang beragama Islam. Dikubur kalau dia matilah, tidak boleh dikuburkan. Allahu akbar. Nauzubillah. Insyaallah ya Allah, kita mohon Allah Subhanahu wa taala sentiasa beri hidayah. Kemudian hikmah disyariatkan hukum bunuh ke atas orang yang murtad. Kenapa Allah yang suruh tuan-tuan dan puan. Allah dalam Quran, ya satu, menjaga kesucian agama Islam. Islam ini tuan-tuan, Islam ya'lu wala ya'la alaih. Islam ini sudah tinggi taraf dia tuan. Dan tidak lebih tinggi daripada itu. Itu kata-kata daripada Rasulullah SAW. Subhanallah. Maka siapa lagi yang mau boleh melawan utusan Allah Subhanahu wa taala, manusia agung. Jadi maknanya kena jaga kesucian agama Islam ini. Jaga betul-betul. Jaga diri daripada jadi orang-orang yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah untuk mencegah perbuatan mempersendakan agama Islam. Islam ini agama suci yang paling tinggi tahap dia tuan-tuan. Jagalah Islam ini. Jadi itu mencegah perbuatan mempersendakan agama. Mempersendakan agama Islam memang tidak ada apa itu? Allah pun marah. Maka neraka baginya. Allah akbar, nauzubillah. Yang ketiga adalah untuk memberi amaran dan peringatan bahawa agama Islam tidak boleh dipermainkan. Agama Islam tidak boleh kita permain. Allah akbar. Itu bagi peringatan kepada kita, yaitu tentang apakah maksud murtad. Dan hari ini untuk ilmu kali ini saya telah kongsikan apakah itu murtad. Yang ketiga, apakah ketiga yang boleh memusnahkan, boleh membatalkan iman kita. Dan andainya berlaku, mengucaplah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jauhilah perkara-perkara ini ya. Jadi saya rasa itu perkongsian saya tentang perkara yang boleh membatalkan iman. Perkara yang ketiga ini, jagalah iman kita agar kita sentiasa dalam agama Allah SWT, diridai Allah SWT, insyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang baik dari Allah SWT, kurang dari diri saya sendiri, untuk peringatan kepada kita semua. Jangan lupa subscribe YouTube channel Suhaili Najimin. Wassalam.